Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Zahiruddin Zabidi hafizahullahu ta'ala. Sambungan kita masih lagi pada bab yang kedua, iaitu di bawah tajuk faham alam dan makhluk gaib di alam Melayu sebelum muncul konsep agama. Cuba kita dah bahas sikit pada bahagian yang awal, dan malam ni kita akan sambung pada muka surat 29. Muka surat 29 ni tajuknya ialah faham tentang sakit dan penyakit, perawatan dan pengubatan sebelum dan selepas konsep agama muncul di alam Melayu. Jadi sebelum ni kita dah bahas tentang kenapa agama itu datang. Kerana agama itu datang untuk memenuhi dan untuk melepaskan rasa takut yang ada dalam jiwa manusia. Dan rasa takut tu termasuk daripada ujian yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 155 surah Baqarah, iaitu ayat yang menjadi tajuk utama pada bab pertama dan juga bab yang kedua, yang dijadikan sebagai rujukan asas ataupun ayat tema lah untuk menunjukkan kenapa manusia itu dia perlu kepada beragama. Yang mana kalau kita tengok ayat tu, Allah Ta'ala sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan uji pada kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang harta benda, kematian jiwa-jiwa ataupun kematian orang-orang, dan juga kerosakan tanaman. Dan Allah Ta'ala kata wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam 5 itu, kalau kita tengok secara umum sahaja, dia tak sebut secara orang kata apa, terperinci apakah perasaan itu. Dan penulis hafizahullah ta'ala, dia telah cuba membawakan kita keadaan masyarakat Melayu itu sendiri sebelum munculnya agama, sebelum munculnya rasa ingin bertuhan. Rasa ingin bertuhan tu dah ada, cuma blind ataupun samar, tak diketahui di manakah punca untuk orang kata apa, meletakkan perasaan itu. Perasaan itu nak letak di mana? Rasa takut ada, rasa bimbang ada, sakit pun datang, penyakit pun ada. Macam mana nak selesaikan benda tu sebelum datangnya agama, sebelum orang Melayu itu berkenalan dengan agama-agama. Yang mana kita sebut benda ni, kita bahas benda ni lebih lagi daripada agama Islam, iaitu sebelum datang faham animisme, faham dinamisme Hindu Buddha, dan yang last sekali ialah orang Melayu menerima Islam. Dan itulah yang dipegang, yang dianuti sampai ke sekarang. Yang mana kalau kita tengok 4 ataupun 5 fahaman itu yang sudah berada dan sudah masuk dalam masyarakat Melayu ni, sudah pasti kesan pada anutan yang terakhir, iaitu agama Islam, akan mengalami asimilasi ataupun
normalisasi daripada ajaran-ajaran yang sebelum itu, fahaman ideologi yang sebelum itu, iaitu animisme dan seterusnya dan seterusnya. Okay. Jadi kita tengok, orang yang ada buku boleh tengok muka surat 29. Okay. Muka surat 29 ini penulis hafizahullah ta'ala dia nak sebut dari satu segi yang lain, iaitu bila mana diuji dengan sakit tubuh badan. Tak tahu sakit tu apa sebelum datang agama ni, sebelum adanya kajian saintifik, sebelum adanya ilmu perubatan moden. Bila mana bangsa Melayu ni dia sakit, dia nak pergi ke mana? Dia nak letakkan orang kata apa, cara perubatan tu ke arah mana? Okay. Jadi kita akan tengok perbahasan dia pada malam ni. Sebelum pada kita masuk bab yang utama dalam buku ni, itu bab ketiga, khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu, yang akan dibahas secara panjang lebar pada muka surat 45 dan ke atas. Okay. Cuma malam ni kita perhabis sikit bahagian yang kedua, iaitu tentang konsep sakit dan penyakit, rawatan dan pengubatan sebelum datang dan muncul konsep agama. Okay. Kita baca sikit apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dia kata, kita berbalik kepada perbincangan mengenai realiti zaman sebelum kemunculan sistem agama yang digelarkan sebagai zaman animisme. Sebab ini ialah yang pertama sekali yang ada dan yang dianuti oleh masyarakat Melayu. Dan kita pun dah bahas dari segi sejarah, orang Melayu itu ialah orang yang berhijrah pada asalnya. Maknanya bumi Nusantara ini sebelum adanya bangsa yang namanya Melayu, ianya juga ialah sebuah bangsa yang mengalami asimilasi daripada bangsa-bangsa lain. Menurut pakar sejarah menyebutkan, orang Melayu ini dia datang daripada dua tamadun, iaitu tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Indus. Cuma lebih kuat mengatakan tamadun Indus yang sampai ke sini dulu, yang mana yang duduk dan yang kita panggil sebagai orang asli itu, yang dah kita sebut suku Melayu ini berasal daripada suku Semang. Itu DNA Melayu yang asal, orang asli. Dan suku Semang ni masih lagi wujudlah di pendalaman-pendalaman di negeri-negeri tertentu, termasuk di Perak dan juga di Pahang. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya itu ialah sebelum ada bangsa Melayu. Okay. Dan sebelum ada bangsa Melayu ni, rasa takut, sakit, nak berubat, benda tu dah ada dah. Perkara-perkara tu sudah ada dalam masyarakat Melayu secara umumnya. Okay. Jadi kita tengok apa yang penulis sebut lagi. Dia kata bertitik tolak daripada doktrin ini, iaitu doktrin animisme. Sebab apa boleh ada animisme? Sebab asimilasi daripada bangsa lama, daripada penghijrahan yang lama. Yang mana kalau tengok dalam tamadun Indus itu, dia ada konsep percaya benda-benda alam ini, yang wujud di atas alam ini, bukit, pokok, batu, itu semua ada kuasa yang menjaga. Cuma kuasa tu tak diberi nama khusus. Tidak reti orang pada waktu tu nak beri nama apa, sebelum datang wahyu, sebelum terimanya Nabi Rasul yang apa semua. Okay. Jadi bertitik tolak daripada doktrin itu, muncul dua konsep kepercayaan yang kemudian berasosiasi dengan masyarakat alam Melayu. Maknanya dia masuk dan dia menyerap, dan akhirnya dia jadi normal benda tu. Dan akhirnya benda tu dipegang oleh majoriti orang Melayu. Dan sedar atau tidak, kesannya masih wujud sampai ke hari ini. Menariknya, ianya sentiasa berevolusi sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman. Maknanya kesan daripada rasa takut pada zaman sebelum ada nama bangsa itu Melayu, kita semua ni, rasa takut tu dah ada. Rasa takut tu dihalakan kepada menghormati secara animisme, anutannya. Maknanya kalau rasa takut, pergi dekat pokok, pergi dekat batu, pergi dekat mana-mana, pergi dekat laut ke mana, bercakaplah dengan benda tu. Sebab sangka pada benda tu ada kuasa yang kita tak nampak. Okay. Itu yang disebut sebagai animisme secara umumnya. Okay. Jadi benda tu bila mana orang Melayu dah terima agama lain, maknanya dia berubah daripada animisme pergi pada dinamisme, dinamisme pergi pada Hindu, Hindu pergi pada Buddha, Buddha pergi pada Islam. Dia akan menukar istilah-istilah penghormatan itu sesuai dengan anutan semasa. Sesuai dengan anutan semasa. Cuma kalau kita tengok antara perkataan yang tidak hilanglah untuk menggambarkan tentang takutnya bangsa Melayu terhadap benda tu, kita akan sebut mambang ataupun hantu. Itu ialah benda yang memang tak akan hilang. Sampai sekarang perkataan tu kita masih dengar dan orang faham apa yang dimaksudkan dengan mambang hantu ni. Maknanya ada satu kuasa yang kita tak boleh
kesan dengan kata apa, dengan panca indera kita, tapi kita rasa benda tu ada. Okay. Dia kata sini, kepercayaan itu adalah pada dua. Pertama, semangat atau mambang itu perlu dipujuk dan dijaga dengan melakukan pelbagai bentuk ritual yang berbentuk korban sembelihan, jamuan pelbagai jenis makanan dan seumpamanya. Ritual tersebut dilakukan oleh orang tertentu sebagaimana diterangkan pada penerangan akan datang. Okay. Itu sebab pertama. Sebab orang Melayu kita ni bila mana dia sakit, dia nak cari ubat, dia percaya dia sakit tu kerana apa? Dia sakit itu kerana semangat, mambang ataupun kuasa yang menjaga tempat itu marah pada orang kawasan tu, sehingga menyebabkan orang kawasan tu jadi sakit. Ataupun orang kata apa, sakit tu jadi tersebar. Tak kira lah penyakit berjangkit ke, penyakit pada satu orang ke. Jadi dia rasa itu ialah kerana kemarahan penjaga kawasan itu. Sebab tu saya kata bila mana dia terima Islam, mambang itu tak dinamakan dengan mambang, dia tukar dengan nama apa pula? Dia tukar pada nama wali-wali. Dan sekarang ni orang duk bunyi balik benda tu, dia panggil sebagai ahli naubah benda tu. Padahal dia konsep yang sama saja. Dan kita kena tahu mambang syaitan ini dia boleh menyerupai orang-orang alim pada zaman-zaman yang tertentu. Dia akan datang, dia kata akulah syekh sekian, aku jaga kawasan ni. Kamu buat tak elok kawasan ni, kamu kena buat ini, buat ini, buat ini. Jadi kita duk rasa yang minta tu ialah syekh itu. Rupanya bukan. Dan benda ni dibuktikan. Tuan-tuan boleh tengok banyak video orang cuba buat. Antaranya ada satu orang syekh, saya tak ingat nama apa syekh tu, cuma saya tengok dia pergi ke kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Iraq. Sebab di situ ramai orang pergi minta dan orang buat macam-macam. Orang nak minta supaya dia beri kebaikan dalam hidup. Lalu dia tanya dengan penjaga kubur tu, Syekh Abdul Qadir Jilani ni adakah dia yang mengabulkan? Dia kata orang percaya macam itulah. Okay. Bila mana dibuat, orang kata apa, macam satu ritual lah sikit, nak tarik yang kata roh tu. Tiba-tiba roh tu masuk, ataupun orang kata apa, satu kuasa tu masuk dalam tubuh penjaga kubur tu, dan dia mengaku Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuma Syekh ni dia ada ilmu sikit, dia gasak dengan macam-macam soalan, sehingga orang kata apa, hantu yang masuk dalam tubuh penjaga kubur tu dia mengaku, aku bukan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuma aku mengaku saja. Sebab alang-alang orang dah puja aku, orang dah beri makanan, orang dah beri macam-macam. Tapi kita kena tahulah bahawasanya jin yang jahat ini dengan kebohongan dan penipuan dia sentiasa duduk sekali. Bahkan para sahabat pun memberi peringatan tentang orang yang berurusan dengan jin. Sebab dalam Quran sebut wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bila mana Allah Taala sebut tentang tu, ada orang-orang manusia pergi minta bantuan dengan jin, tak bertambah pada mereka melainkan kesesatan. Maknanya ditambah pada mereka berita kebohongan demi kebohongan, kebohongan demi kebohongan. Okay. Jadi itu antara sebab yang pertama. Sakit mesti akan terlintas dalam kepala orang Melayu kita dulu sebelum ada Islam, ialah mambang marah ataupun yang jaga kawasan tu marah. Okay. Yang kedua, bila mana dah ada kepercayaan mambang marah, semangat tu marah, dia pergi pada proses yang kedua dalam muka surat 29 tu masih lagi di situ, iaitu muncul orang tertentu yang dianggap mempunyai kelebihan kerana boleh berinteraksi dengan semangat atau mambang itu. Dia pergi ke yang kedua pula, iaitu ada orang yang akan jadi perantaraan untuk jadi penterjemah kepada apa yang diingini oleh mambang itu. Okay. Melalui mereka lah masyarakat akan menerima arahan atau khabar daripada alam mambang itu. Mereka ini kemudian dikenali dengan nama poyang, pawang, dukun, bomoh, tukang tilik dan seumpamanya. Mereka lah yang menjadi pengajar dan ketua upacara ritual tata cara yang bertujuan untuk mendapatkan hajat atau menyembuhkan penyakit. Okey, jadi lengkap projek syaitan untuk sesatkan manusia ni bila ada dua ni. Pertama, bukan Melayu lah, orang tu dia percaya adanya kuasa gaib yang jaga, bukan kuasa Tuhan, kuasa gaib yang jaga. Okay. Yang kedua, ada wakil-wakil daripada kelompok kamu yang boleh jadi orang kata apa, tukang beri cerita ataupun tukang beri khabar, permintaan apa yang diingini oleh kuasa gaib itu. Okay.
yang dinamakan dengan dukun, pawang apa semua tadilah. Okey. Dan ianya akan berasimilasi. Macam saya sebut tadi, ianya akan berubah mengikut kesesuaian anutan semasa. Maknanya bila mana masuk dinamisme, dia akan sesuai dengan dinamisme. Bila mana masuk agama Hindu, maka penjaga kawasan tu tak nama Mambang lah, mungkin nama Siva ke, nama-nama sesuai dengan Hindu. Okey. Lepas pada tu datang Buddha, dia akan beri nama Buddha sekian nama. Datang Islam pun sama, dia akan beri nama wali sekian dan wali sekian. Dan yang boleh berhubungnya ialah syekh tarikat sekian, khalifah sekian, kumpulan sekian, tok bomo sekian, tok imam sekian. Okey. Dia akan berubah dengan cara itu. Dia akan berubah dengan cara itu. Oleh kerana kelompok ini dianggap boleh berhubung dengan alam dan makhluk gaib, maka sebarang masalah yang bersabit dengan penyakit apapun juga akan dirujuk kepada golongan ini. Perlu diingatkan pada zaman itu belum ada sesiapa yang mampu menjelaskan fenomena sesuatu penyakit secara saintifik. Semua penyakit dianggap ada kaitan dengan alam gaib dan kemarahan semangat ataupun mambang. Ini sebelum datang Islam, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu. Itu keadaan masyarakat kita. Jadi ni dia nak bagi latar masyarakat yang menyebabkan orang kata apa, kepercayaan ini dimanfaatkan oleh aliran-aliran yang tak betul dan akhirnya dia dinisbahkan kepada agama itu. Dan Islam juga tak terlepas daripada menerima penisbahan yang salah ini. Lalu dilihat orang-orang agama juga ialah orang-orang yang boleh berinteraksi dengan alam gaib. Sebab tu kau tengok sampai ke sekarang ni pun orang-orang yang duduk dan digelar sebagai ustaz, walaupun dia tak terlibat dengan alam gaib, orang akan pergi minta pada dia suruh baca sekian-sekian kalau ada orang kena rasuk. Kebanyakan ustaz akan kena benda tu. Hatta saya sendiri, saya tak tahu pun tentang jin, tak tahu jin di nama apa, tapi orang akan datang minta pada kita, suruh kita ruqyah. Kita tak reti, nak halau-halau jin kita tak reti. Sebab dia ingat dalam pakej pelajaran ilmu seorang ustaz ni, di universiti baik, di pondok baik, ada ilmu yang namanya halau jin ataupun deal dengan jin itu. Ada silibus itu diajar. Jawapannya tidak ada. Nak deal dengan jin tidak ada, tapi tahu wujud jin tu adalah dalam silibus. Quran pun ada beritahu tentang benda tu. Yang Quran beritahu simple, jangan terlibat langsung dengan apa-apa yang disandarkan kepada jin ini. Jangan terlibat langsung. Dan bila mana percaya kita kena sakit tertentu, jangan cepat membuat tafsiran takwilan bahawasanya kita telah clash dengan jin itu. Tak dinafikan satu-satu penyakit tu boleh berlaku kerana ada gangguan daripada makhluk halus, tak dinafikan, benda tu ada. Sebab itulah Nabi SAW sendiri pun disihir, sebab nak tunjuk pada kita benda tu ada, tapi nak buang satu orang kata pekal, satu kultus yang mengatakan sakit je mesti berkait dengan mambang ini. Yang tu yang ingin dibawa oleh penulis. Sebab di tempat inilah, di kawasan inilah, syaitan akan memanfaatkan sebaik mungkin, sebab ianya syirik yang samar. Itu problem dia. Problem dia, ia menzahirkan syirik yang samar. Sekarang ni orang yang terlibat dalam bab ni tidak dilihat sebagai penyembah berhala, tidak dilihat sebagai orang yang melakukan benda-benda yang teruk, sebab dia sedang mengubat orang yang sedang sakit. Jadi dia berada di position sebagai kerja yang, orang kata apa, kerja yang mulia. Maknanya pada zaman itu, dukun, poyang, apa-apa semua ni, mereka punya position sama macam doktor-doktor yang ada grade di hospital sekarang. Kedudukan dia orang. Cuma dia orang hanya buat rawatan itu atas dakwaan. Dan kebetulan jadi. Lalu diwariskan petua itu dan petua ini. Sebab tu kita akan tengok sebahagian pengamal perubatan Islam yang tidak ada asas yang baik dalam ilmu agamanya, dia akan mudah ditipu oleh beberapa tip-tip yang murahan ini. Sebab tu kita akan tengok dia orang hanya pakai orang kata apa, serkat jarang macam tu je. Maknanya orang panggil dia suruh berubat, dia pun try. Ada orang macam tu. Sebahagian ustaz-ustaz yang kurang bertanggungjawab sikit lah, dia tak reti pun nak halau jin, tapi dia try. Mungkin atas dasar dia duk teringat hadis Nabi, ada sahabat-sahabat duk baca ayat Quran begitu begini, okey, dia try. Jawapannya tak salah pun, sebab memang benda tu boleh. Kalau kita baca ayat Quran pada orang yang sakit, bukan kata sakit kena kacau dengan hantu, hatta sakit kena sengat apa semua, sebab ada hadis yang jelas tentang bab tu. Okey, cuma yang jadi problem, dia akan berlaku khurafat dan berlaku tokok tambah bila mana si pengubat itu
berjaya mengubati dengan permintaan jin itu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Okay. Satu orang ustaz, dia tak ada ilmu apa-apa. Orang panggil dia, dia pun pergi. Dia pun try baca ayat kursi, tak jalan. Try baca Fatihah, tak jalan juga. Try baca ayat tu, ayat ni, tak jalan. Akhirnya yang dirasuk tu, yang tengah duk meracau tu, dia kata, kalau kamu nak aku keluar, baca Qul Huwallah 3 kali. Dia baca. Baca, keluarlah jin tu. Lepas pada tu, kalau ada kes orang kena rasuk lagi, dia guna kaedah itu. Okey. Jawapannya, cara keluar jin tu ambil pada Nabi ke ambil pada jin tu? Ambil pada jin tu. Jin tu yang bagi. Okey. Jadi jin tu itu pengeras dia. Dan kita tahu pengeras jin ni dia tak guna juga ayat-ayat mantra yang mengarut. Dia akan guna ayat Quran. Kita jangan ingat pengarah ni dia bagi duit, bagi ayam panggang, bagi itu all punya style untuk jin sekarang. Okey. Jin sekarang dia dah pandai dah. Dia dah buat kajian rentas dah tentang benda-benda seperti ni. Okey. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Okey. Yang sekarang ni kalau orang tu dia nak berubat, yang kata perubatan alternatif, yang kata ruqyah ni, ruqyah itu, bacaan itu dipersetujui oleh Nabi. Okey, itu tak apa. Maknanya jin tu kata baca ayat kursi, kita tak layan dia. Kita baca yang Nabi suruh. Sebab tu antara sebab boleh berlaku benda yang tak elok dalam perubatan Islam ni, si pengamal perubatan yang baru, dia tak ada pengalaman banyak, dia baru lagi, akhirnya dia ikut permintaan jin itu. Dia ikut permintaan jin. Benda ni tuan-tuan boleh tengok. Saya bukan cakap orang kata apa ikut suka hati je. Benda ni telah ditulis oleh satu orang tokoh besar dalam ilmu ruqyah di dunia, bukan di Malaysia, di dunia, iaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Masih lagi hidup. Orang Mesir duduk di Qatar kerana dia dapat suaka politik, dia ada problem dengan pemerintah kerajaan negeri dia di Mesir, dan dia ada tulis banyak buku tentang bab orang kata apa sihir dan gangguan jin ni. Dan antara kitab yang bagus untuk kita tengok yang dia tulis ialah Wiqayatul Insan. Ini bagus kitab dia. Selain daripada tu ialah Sarim Battar. Ini juga antara buku-buku yang dia tulis. Sarim Battar ni lebih pada testimoni, dia berubat orang, jin tu try nak berdialog dengan dia. Dan dia telah orang kata apa berjaya sembuhkan satu orang tu dengan izin Allah Ta'ala. Satu orang perempuan yang dirasuk oleh jin, yang mana jin itu usia dia hampir 2000 tahun. Ini jin di Mesir punya cerita. Maknanya dia sempatlah dengan kata apa tamadun Mesir purba tu, dia sempat. Okay. Cuma style Syekh ni, tuan-tuan boleh tengok, Syekh Wahid Abdul Salam ni masih hidup lagi. Okay. Dia tak akan sentuh pesakit itu. Dia akan ruqyah berterusan. Jin tu nak cakap apa, cakap. Dia tak peduli. Cuma yang di Malaysia ni tak semua. Ada yang bagus. Okay. Dia layan cakap dengan jin itu. Kebanyakan lah. Okay. Ataupun kalau jin tu tak nak cakap, dia yang ajak jin tu bersembang dengan dia. Sebab tu kita akan tengok, dia duduk baca Quran, tengok kawan tu dah meracau, dia pun tanya, ni Islam ke tak? Tak perlu tanya pun, baca je. Itu bukan tanggungjawab kita. Sebab kerja kita mengeluarkan jin itu daripada tubuh si pesakit. Bukan kita melakukan interogasi terhadap jin itu. Tak perlu pun benda tu. Okay. Cuma kadang-kadang jin, poin dia nak sesatkan si pengamal perubatan itu. Dia nak gelongkan pengamal perubatan. Dia pun kata sebenarnya kabilah aku ni, ataupun jin daripada family aku ni, dia Allah betul dengan Qul Huwallah baca terbalik. Kita pun duk buatlah amalan, baca terbalik, baca daripada belakang pergi ke atas balik. Sedangkan bacaan Quran dengan cara tu ialah haram di sisi para ulama. Tapi kita ikut sebab memang jin nak yang tu pun. Jin nak kita baca Quran dengan cara itu. Saya nak katanya asimilasi itu akan berlaku. Okay. Cuma yang jadi masalahnya, orang jadi samar kerana apa? Kerana benda itu digunakan kalimah-kalimah dalam agama, guna ayat Quran. Tu yang jadi orang tak kata yang buat benda ni tak sesat, tak menyeleweng. Orang tak kata benda tu salah sebab dia guna ayat-ayat suci Al-Quran juga. Dia tak guna mantra-mantra yang mengarut. Okey. Ni saya konklusikan akhir dah sebenarnya. Okey. Cuma nak sebutnya ialah itu antara sebab berlakunya pemanfaatan jin yang jahat, campur syaitan, campur iblis. Poin dia ialah supaya manusia terjatuh dalam kesyirikan. Dia tak akan usaha kita ni, dia tak akan, orang kata apa, dia tak akan cuba ajak kita pada kesyirikan dengan jalan yang nyata. Dia akan ajak kita kesyirikan dengan jalan yang tak jelas, tak nyata. Antaranya ialah macam itulah. Akhirnya satu orang tu dia tunduk dengan permintaan jin. Sebab ada orang dia nampak khurafat ni hanyalah
beri jamuan pada jin dengan perasak kumian. Lepas tu bagi nasi, bagi pulut, bagi ayam. Yang tu je yang khurafat. Tapi kalau yang baca Quran terbalik, lepas pada tu baca dengan bilangan-bilangan yang tidak disebut oleh Nabi, yang tu tak apa sebab tu ayat Quran. Sedangkan itu ialah permintaan daripada jin itu. Permintaan pada jin itu. Okay. Kita kena ingat, permintaan jin ini bukan hanya makanan, bukan hanya sembelihan. Kadang-kadang dia minta dia kata aku boleh orang kata apa, keluar pada tubuh perempuan ni dengan syarat kamu kena wudukkan perempuan ni dengan air rendaman sekian-sekian. Itu ialah permintaan pada jin tu, bukan permintaan. Tapi kita jadi keliru sebab apa? Sebab dia suruh ambil air semayang, dia tak suruh kencing atas Quran. Tu yang jadi problem. Dia suruh ambil semayang, cuma dia tak suruh ambil dengan air mutlak, dia suruh ambil dengan air macam-macam lah. Ambil dengan air mawar ke, ambil dengan air sekian-sekian. Itu juga antara permintaan-permintaan yang pelik, yang tidak ada dalam syariat tapi orang buat. Ataupun dia suruh kita solat sekian-sekian, aku boleh keluar, saka untuk family ni boleh keluar dengan syarat family ni kena buat solat sunat sekian-sekian dengan bilangan rakaat sekian-sekian. Bacaan dalam solat itu sekian-sekian pula. Okay. Itu juga permintaan yang mengarut sebenarnya, yang kita tak perlu ikut. Sebab salat ni diletakkan pensyariatan dia oleh Allah dan Rasul, bukan jin itu. Bukan jin itu. Sebab tu orang yang berubat, kalau dia tahu tentang benda ni, dia tak akan layan perbincangan ataupun sembang daripada jin itu. Sebab sembang jin tu nak suruh kita lengah, jangan baca ayat ruqyah tu panjang sangat. Itu saja. Okey. Kemudian kita tengok muka surat 30 apa lagi dia kata. Dia kata perenggan kedua, justru kita tidak pelik bagaimana golongan ini menjadi kelompok yang berpengaruh dalam sistem masyarakat Melayu pada zaman itu. Selain ketua masyarakat yang biasanya dilantik daripada individu paling kaya dari sudut harta, kedua-dua profession ini biasanya akan diwarisi oleh anak cucu mereka secara turun-temurun. Dua profession, Tok Pengulu dengan Tok Bomo, bagi masyarakat Melayu dulu, ianya dua profession yang dikagumi. Dan sekian tok-tok yang lain lah. Tok Bidan pun sekali duduk dalam tu. Sebab Tok Bidan pun dia ada kemahiran, boleh memantra perempuan-perempuan yang ambil, orang kata apa, rawatan dia ataupun khidmat dia. Sebab tu kita akan tengok sebahagian bidan-bidan yang lama-lama lah, saya sebut benda ni secara umum, mohon maaf kalau ada yang terasa apa semua. Okay. Cuma mungkin ada sebahagian orang tua kita ni, dia bidan, dia ada amalan tertentu, bacaan nak bagi perempuan ni, bagi dia, orang kata apa, dia beranak tu mudah laluan dia. Okey, benda tu kalau doa pada Allah Ta'ala okey lah. Maknanya kalau dia baca, ya Allah mudahkanlah perjalanan lahirnya perempuan ni, okey, yang tu tak apa. Tapi kalau dia dah seru something, ya Maikhail, ya Azrail, tak sebut Israel, Azrail, itu nama jin, itu bukan nama malaikat, itu nama jin. Okay. Jadi jin tu masuk, bagi peluah sikit faraj perempuan tu boleh keluar by khidmat jin. Okay, benda tu boleh berlaku. Dan jin yang datang tu, kita kena tahu, orang-orang yang mengamalkan mantra ni, dia jangan ingat sihir ni ataupun mantra sesat ni bila mana kita amal, malam-malam benda yang diseru dalam mantra tu, dia datang, dia minta ibu jari kaki nak isap. Kita duk ingat yang tu je yang khurafat. Okay. Yang khurafat juga ialah, yang tak betul juga ialah, dia tak minta apa-apa, dia diam je, tak minta apa-apa. Sebab ada jin yang dia dah cukup keperluan dia, ataupun dia rasa, aku bukan nak suruh dia buat benda ni, aku nak suruh dia beramal lain pada Quran, lain pada sunnah, tu saja dah cukup. Aku tak perlu dia jamu aku. Ada jin yang moderate seperti itu. Ada jin yang orang kata apa saja nak bodoh kita, alang-alang nak bagi ilmu kau kuat ni, kena bagi ni sikit lah. Jadi malam-malam, malam Jumaat Kliwon aku akan datang dengan semua bala tentera aku pergi rumah kamu, sedialah bangkai kucing sekian, darah ni sekian. Yang tu memang confirm lah, nampak jelas tak betulnya. Okay. Cuma dia ada jenis yang dia minta pada kita buat benda pelik-pelik. Inilah pengalaman saya pernah jumpa satu orang bekas bomoh yang dah convert jadi ustaz. Memang betul-betul ustaz lah, bukan ustaz yang duk berubat lagi lepas pada tu. Dia kata antara jin yang datang pada dia ialah jin tu dia suruh qiyamul lail. Berapa malam? Lebih pada 100 malam. Cuma dalam qiyamul lail tu kena buat satu kain daripada putih ni, kain putih. Atas kain tu ditulis 30 juzuk Al-Quran, kamu kena solat dalam tu, jangan solat luar. Tengok tuan-tuan, dia suruh kita solat, dia tak suruh kita sembelih kambing kepala hitam ke, bukan.
Okey. Maknanya licik, ini licik. Okey. Sedangkan Nabi suruh qiyamul lail, tak perlu pun cari kain sampai macam tu. Dan mesti akan ada orang persoal benda ni. Apa salahnya kalau sembahyang atas Quran tu? Tak salah, tapi dia punya isu dia lah wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Itu yang disebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, aku tidak jadikan agama ini pengamalannya payah sampai tahap tu. Yang Nabi kamu suruh kamu bangun malam, just bangun malam. Tak perlu cari kain putih nak kena tulis Quran dengan tinta za'faran sekian-sekian dan sekian-sekian. Cuma nak katanya antara benda yang boleh mengelabui orang. Dan jin yang datang tu confirm lah dia tak akan kata dia jin, dia akan kata dia syekh sekian, keturunan sekian. Dahsyat lagi dia boleh mengaku dia nabi. Okey. Cuma nak katanya itu benda yang kita kena tahu. Okey. Maknanya orang nampak yang mengarut yang satu side tu saja. Okey. Saya nak katanya ialah asimilasi ni akan berlaku. Yang tu yang saya duk sebut 3-4 kali tadi, zaman Buddha dia datang ikut wajah Gautama Buddha. Zaman Hindu dia datang dengan Siva ke apa-apa saja lah. Zaman Islam ni datang dengan wajah Islamnya pula. Sebab jin dia akan buat apa saja benda sesuai arahan iblis. Itu saja. Okey. Muka surat 30 lagi, perenggan yang ketiga dia kata. Dalam hal yang bersabit dengan sistem kepercayaan penyembuhan penyakit yang dinamakan sebagai perawatan, penyembuhan, berubat, ikhtiar inilah kemudian muncul pelbagai jenis pemikiran khurafat, tahyul dan bid'ah. Antara asbab 5 ujian besar itu terjadi adalah kerana sakit dan penyakit. Maknanya satu orang tu bila mana sakit, maka mudahlah untuk datang benda-benda ni. Kadang-kadang sakit biasa je. Kalau diagnos di hospital dah selesai. Tapi dengan sebab nak pergi cari punca yang payah, dia terkena belitan ataupun jeratan syaitan di situ. Maka untuk mengubati sakit dan penyakit itulah akan timbul kemudian idea-idea baru, hasil pengalaman dan kearifan tempatan dan juga sangkaan berkaitan alam dan makhluk gaib. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, cerita manusia deal dengan hantu, mambang, jin, apa saja namanya, ialah cerita bukan di bangsa Melayu saja. Bangsa Arab pun ada sebelum datang Nabi. Kita baca Rahiqul Makhtum oleh Al-Mubarakfuri, kitab sirah yang terkenal. Yadim dah terjemah berapa cetakan, berapa kali version dah Yadim duk buat terjemahan Rahiqul Makhtum ni. Okay. Sebelum masuk cerita Nabi lahir hari apa, dia akan cerita suar hayah al-mujtama' al-jahili al-arabi, gambaran kehidupan latar masyarakat Arab jahiliah. Antara orang-orang besar dalam masyarakat Arab jahiliah selain daripada ketua kabilah, siapa lagi? Arraf dan juga kahin. Apa dia? Arraf ini ialah tukang tilik. Kahin juga ialah tukang tilik. Cuma Arraf ni dia tukang tilik benda yang dah berlaku. Contoh barang hilang. Hilang kat mana? Itu kerja Arraf. Kahin dia akan tilik nasib benda tak akan berlaku lagi. Contoh aku kalau kahwin dengan perempuan ni jadi apa? Itu kerja kahin. Profession ini ialah profession yang berada pada kedudukan tinggi pada masyarakat Arab. Begitulah juga pada masyarakat tamadun Mesir purba pun sama. Kalau kita baca Quran, kita akan tengok pertembungan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Bila mana Fir'aun ni dia lost, tak tahu nak lawan Nabi Musa kat mana, apa dia buat? Dia panggil ahli sihir. Maknanya ahli sihir wujud dekat dengan pemerintah pada waktu itu. Juga masyarakat Melayu kita, sebelum raja-raja, sultan-sultan di tanah Melayu itu dinamakan dengan sultan. Maknanya pada waktu tu raja-raja di Nusantara ni masih lagi terkena, orang kata apa, duduk dalam agama Hindu apa semua. Pawang, Sami ke apa semua yang boleh akses dengan alam gaib ni, dia orang akan duduk. Benda yang sama juga berlaku pada orang-orang Gypsy di Afrika, di mana-mana. Benda yang sama. Saya nak kata apa? Cerita manusia dengan jin dan juga cerita manusia dia deal dengan alam gaib ni, semua bangsa ada. Cuma kalau tuan-tuan tengok, setiap bangsa lain jin, permintaan jin pada diorang. Kita punya Melayu, latar Melayu. Kalau kita nak tengok jin tu Melayu, jin tu memang berkawan orang Melayu lama. Apa yang dia akan minta? Biasa dia akan minta ancak. Acak lah orang kita panggil. Okey. Maknanya dalam tu ada pulut kuning, makanan-makanan mesra bangsa Melayu. Tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan akan tengok apa jin Mesir minta? Perempuan, dia tak minta makanan. Pada zaman Amru bin al-As, ketika mana masyarakat Mesir masih lagi terkesan dengan ajaran jahiliah, tiap-tiap tahun dia orang akan jamu sungai Nil itu dengan perempuan. Dia tak jamu dengan
Dengan macam kita duk buat ni. Kita duk bagi ayam panggang, lekeh. Jin Mesir tengok jin Melayu, lekeh permintaan kamu. Low class. Okay. Minta perempuan, minta benda besar. Dan tak mustahil kalau orang yang terlibat dengan benda ni pada zaman moden 20 tahun akan datang, mungkin jin tu akan minta kereta, Tesla ke yang baru. Okay. Benda tu boleh berlaku sebab dia akan minta. Dia akan selarikan dengan kebiasaan orang. Sebab tu kita akan tengok, nak baik sakit, kebiasaannya macam tu. Di Terengganu ada ulik mayang, di negeri Kelantan ada main teri macam-macam. Okey. Dia punya flow, dia minta nak baik sakit. Contohlah sakit tak boleh bangun, koma lama, minta punya kata apa menurun sampai 7 hari 7 malam. Kena buat panggung, kena buat upacara buka panggung apa-apa semua ni. Okey. Dia akan minta ancak dengan anyaman-anyaman daripada daun nyok apa-apa semua tu. Benda tu ada dalam masyarakat kita. Berbeza dengan di Indonesia, berbeza dengan di Mesir, berbeza dengan di Afrika. Cuma nak kata permintaan sama, nak minta baik sakit, tapi benda yang jin tu minta lain-lain. Tapi beza kalau orang belajar bahagian perubatan moden ni, sains ni. Okay. Orang yang sakit buah pinggang, apa cara berubat dia? Dialisis. Pergi Afrika pun dialisis, pergi India pun dialisis, pergi China pun dialisis. Kalau teruk sangat, kalau ada kemungkinan boleh tukar buah pinggang baru, tukar buah pinggang baru. Tapi tak ada lah doktor tu dia minta benda yang lain. Sebab itu ialah saintifik, itu ialah kajian, tak melibatkan kepada alam gaib ini. Okay. Tapi ini ialah benda yang berlaku dan orang tak sedar. Sebab tu kalau tengok Nabi, dia kata jangan pergi jumpa bomoh, jangan pergi. Siapa pergi jumpa, dia telah mendakwa aku ni khianat terhadap risalah ni. Sebab risalah Nabi dia datang, dia beritahu benda gaib tertutup, you cannot access. Kamu tak boleh access. Tapi ada orang dia rasa dia boleh access. Bahkan Nabi dah kata yang boleh access itu ialah penipu, bukan betul pun. Tapi manusia dia terleka. Sebab apa? Sebab hantu mambang syaitan ni dia taklah bodoh sangat bila mana kita seru dia. Dia pun akan beri jugalah gula-gula ataupun upah sikit sehingga kita rasa dia tu betul. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang yang terlibat dengan ilmu ni, biasanya dia akan dapat kali pertama, kali kedua tu jadi. Contoh dia beramal apa-apa semua, maka jin syaitan tu kata kalau kamu beramal ni, maka kamu akan dapat emas. Kamu gali belakang rumah kamu akan dapat emas. Hari pertama jadi, hari kedua jadi. Itu nak bagi seronok ya, nak bagi rasa benda tu betul. Itu ialah trend yang berlaku. Sebab tu kita akan tengok kalau betul ini ialah pengubatan, rawatan yang diiktiraf oleh syarak, dia mesti sama macam perubatan moden. Kita kena beza. Perubatan ruqyah lain, ruqyah tu lain. Ruqyah syariah tu bab lain. Sekarang ni ialah, sorry ya saya terpaksa sebut benda ni. Ada orang dia dakwa dia boleh buat pembedahan batin. Mungkin ada sebahagian orang terlibat dengan benda ni. Dia sakit buah pinggang, ketumbuhan apa, pergi hospital tak jadi. Last sekali dia pergi perubatan batin. Kawan tu pun pakai macam doktor sikit nampak. Sebahagiannya pakai songkok apa semua, ambil lah pisau yang kita guna untuk kerja dapur je kot. Okey, belah sikit ataupun tak belah, dia buat isyarat, dia buat macam boleh apa semua, akhirnya jadi. Adalah keluar darah 2-3 titik dan akhirnya sembuh. Okey. Jadi itu benda yang kita boleh tengok ataupun perkara yang kita boleh tengok lah. Okey. Daripada senarai-senarai yang dibawa. Okey. Cuma saya nak katanya sini ialah ianya bahagian daripada masalah masyarakat Melayu. Okey. Saya duk ingat nak sebut panjang lagi. Rupanya dah saya malam ni ada program satu lagi lepas pada ni. Jadi saya kena berhenti lah. Jadi dah sampai limit dah sebab saya ada program live nanti dengan student-student di Jordan. Tak habis lagi kita ni. Sebab nanti kita akan tengok antara pusat orang Melayu jadi macam tu di mana? Di tempat nama dia Barus di Sumatera Utara. Kita pernah dengar Kapur Barus kan? Okey, itu tempat dia. Cuma tu bulan depan. Okey, sekarang tak sempat lah. Okey. Benda ni seronok nak cerita. Cumanya masa tak mengizinkan sebab malam ni pun saya ada program dengan student tu pun bab akidah juga. Antara benda-benda yang nak kongsi lah berkenaan dengan benda ni lah. Okey. Cuma saya terpaksa berhenti dulu sebab ada program yang lain. Kita pun tak berapa minit lagi kot nak isyak. Jadi saya mohon berhenti awal sikit lah sebab saya nak kena prepare untuk program seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung masih lagi pada bahagian kedua ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat pada semua yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.